Hari pertama sahaja telah kehilangan lebih 400 pesawat yang telah musnah. Mesir dia kumpul lebih kurang 150,000 askar di Sinai pada hari pertama. Hari kelima semua berundur ke Kahirah. Tak boleh buat apa dah. Kan, maknanya bertahan pun dah tak guna. Dan pada hari yang kelima itu Panglima Angkatan Udara, Tentera, Laut, Mesir semua tak jawatan. Kita wonder macam mana boleh kalah sedemikian rupa. Semudah itu. Assalamualaikum Ustaz Adam Badrul Hisham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ustaz? Ya, saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan dari Melaka tadi clear? Clear. Ada beberapa tempat dia sangkut sikit jam, biasalah. Ibarat perjuangan di dalam agama lah ya. Allah dalam Allah. Perjalanan tu ada masa clear, banyak masa juga sangkut. Ya, betul. Seperti mana tajuk kita hari ni, di dalam sejarah Islam pun ada detik-detik sangkut. Termasuk yang kita nak bincang tentang the 6 Days War. Ataupun dalam bahasa Melayunya Perang 6 Hari ya. Jadi Ustaz Adam, kita nak bagi penonton podcast ni tahu dulu kronologi dia, bagaimana akhirnya boleh berlaku peperangan 6 hari ni. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Amin ya. Saya. Perang 6 hari. Okey, baik. So kalau kita nak cerita tentang dia punya kronologi secara ringkas dah nama pun Perang 6 hari kan. Betul. Jadi dia berlaku selama 6 hari lah. Tapi basically dia adalah rentetan daripada dua siri peperangan besar Arab Israel. Ya. Dia bukannya peperangan antara Palestin Israel, Arab keseluruhannya kan, yang berlaku yang first tahun 48. Betul. Kemudian krisis Suez tahun 56. Ya. So rentetan 48, daripada 56. 48, 56 dan dia membawa ke 67. Dan seterusnya bawa ke 73. Satu lagi perang keempat. Jadi 67 ni dia sebenarnya rentetan daripada 56. Nanti mungkin kita akan cerita dalam sisi lain lah. Tapi secara asasnya ianya adalah perang yang berlaku di antara Israel satu pihak dan juga Pakatan Arab, Mesir, Jordan, Syria dan juga Iraq. Lebih kurang lah 4 negara ni yang terlibat. Jadi kalau kita nak cerita kronologinya, dia sebenarnya pada hari pertama tu, itulah hari yang paling penting sebenarnya. Sebab bila berlaku kejadian hari pertama tu, dia memang orang kata downhill semula. Memang semudah bagi Israel. Pada hari kedua, 3, 4, 5, 6 ni tak berapa nak signifikan sangat. Sebab hari pertama dah kena teruk dah. Dia kena tibai dah. Dia kena tibai cukup-cukup. Jadi hari pertama tu apa yang berlaku sebenarnya adalah kita boleh lihat Israel dia hantar 3 gelombang serangan. Serangan pertama berlaku waktu subuh, lebih kurang pukul 7.30. Serangan kedua lebih kurang pukul 9.30. Gelombang ketiga lebih kurang dalam pukul 12 lebih. Dan sepanjang 3 gelombang ni, hari pertama ni dia fokus pada kekuatan askar udara Mesir khususnya Air Force ni. Air Force dia kan. Jadi Mesir kalau kita lihat dalam fakta-faktanya, Mesir dia dah sediakan lebih kurang 500 jet pejuang. Hari pertama sahaja telah kehilangan lebih 400 pesawat yang telah musnah. Dengan lebih kurang 14 pengkalan tentera udara Mesir musnah pada hari pertama sahaja. Jadi hari pertama tu memang kita kata satu tragedi lah. Dan kena bear in mind, satu pengkalan tentera pun berapa juta kos dia kan. Ya, betul. Ini kan 14 pengkalan tentera. 14 pengkalan. Wave pertama diserang 6 pengkalan, hancur, musnah. Wave kedua diserang lagi lebih kurang 8. So total lebih kurang 14. Dan kalau nanti mungkin kita bincangkan strategi yang Israel gunakan sangat menarik sebenarnya. Dia memberi kita kata element of surprise. Element of surprise. Dan dalam bahasa ketenteraannya mungkin kata-kata dia guna blitzkrieg lah. Kalau bahasa kampung keterkejutan. Keterkejutan lah sekampung gitulah kan, dia mengedah je kan. Mengedah. Jadi hari pertama memang kucak-kacik. Dan pada hari kedua kita lihat Israel dia dah mula serang mengikut darat. Dan dia telah berjaya mengawal jalan daripada Baitul Maqdis sampai ke
daripada daripada Baitul Maqdis sampai ke Ramallah. Dia dah berjaya pegang situ jalan tu. So memang ada pertentangan daripada pihak Jordan, Syria dan sebagainya, tapi tak signifikan sangat. Sebab tengok hari pertama memang dah huru-hara semua. So hari kedua dia dah pegang di bahagian tu. Hari kedua Israel dah mula sampai ke Selat Tiran. Ini hari ketiga. Hari ketiga dia dah sampai ke Selat Tiran, dan kalau kita tengok map kan, Selat Tiran ni dia berada di hujung Sinai tau. So agak jauh daripada Israel. So kalau kita tengok imagine macam mana dalam 2 hari dia boleh advance sampai terus ke hujung tu. Sampai ke hujung. Hanya pada hari ketiga. So dia dah berjaya menguasai Selat Tiran. They are very well prepared. Ya, betul. Kan, sebab sebenarnya antara benda yang trigger perang ni pun sebab bila Mesir dia tutup Selat Tiran. Kan, so dia tutup Selat Tiran, dia nak menyekat ekonomi Israel lah. Kan, tapi akhirnya hanya pada hari ketiga dia dapat kuasai semula. Dia pergi ke Tiran ni. Dia berjaya membuka Selat Tiran. Ini berlaku benda berlaku di hari ketiga. Dan hari keempat dia dah mula attack Golan di Syria. Dia dah mula attack Golan di Syria. Dalam masa yang sama, pada hari yang sama, dia dah berjaya menguasai tebing barat. Jerusalem dia dah kawal. Hebron dia dah dapat. So basically tebing barat ini waktu tu dah berada di dalam genggaman Israel. Kan, kalau sebelum 67 ni tebing barat berada di Jordan. Dalam genggaman Jordan kan, tapi pada hari keempat perang 6 hari dapat ke Israel. Itu hari keempat lah kan, kita nak cerita benda yang simple, maknanya apa benda penting berlaku kan. Dan hari kelima serangan besar-besaran, khususnya kepada Mesir. Mesir dia cukup terpukul dengan hari kelima ni. Sebab Mesir dia kumpul lebih kurang 150,000 askar di Sinai pada hari pertama. Dan kalau kita tengok Sinai itu besar kan, maknanya daripada Kahirah sampai ke Rafah tu dia besar Sinai tu. Kan, dan dah distationkan lebih kurang 150,000 askar Mesir. Hari kelima semua berundur ke Kahirah. Hari kelima semua dah terpaksa berundur ke Kahirah. Terpaksa fall back ke Kahirah. Dia terpaksa fall back ke Kahirah. Waktu tu Presiden Jamal Abdul Nasir dia mengarahkan supaya tak boleh buat apa lah. Kan, maknanya bertahan pun dah tak guna. So semua kena fall back ke Kahirah. 150,000 tu. 150,000 pada asalnya itulah kekuatan dia, tapi semua terpaksa balik ke Kahirah. Yang di Syria pun pada waktu tu Golan dah jatuh habis dah. Golan dah jatuh. Jordan yang sebelumnya berkuasa di tebing barat pun dah habis semua hilang kuasa. Bahkan tentera Israel dia sempat masuk ke dalam kawasan Jordan. Di Mafraq dia dah berjaya kepung beberapa bandar-bandar di Jordan. Dan pada hari yang kelima itu Panglima Angkatan Udara, Tentera, Laut, Mesir semua letak jawatan. Dia dah resign dah. Memang itu yang Ustaz kata tamparan hebat. Tamparan cukup hebat. Maknanya hari kelima tu semua resign. Semua resign. Semua dah kira, bila kita kata bila dah resign ni bermaksud memang angkat bendera putih lah. Betul. Surrender lah. Kan? Dan yang menariknya pada ketika itu Jamal Abdul Nasir, Presiden pun resign. Pada hari kelima pun dia pun resign, tapi esoknya take balik. Jamal Abdul Nasir ni kalau kira kediktatoran dia tu memang scary ya. Betul. Itu pun dia resign. Dia pun resign. Mungkin dia pun rasa cukup malu dengan apa yang berlaku. Dia resign, tapi esoknya tu dia take balik lah. Kan? So itu berlaku pada hari yang kelima. Hari kelima. Dan hari yang terakhir itu 10 Jun 67. Kan? Hari terakhir itu memang dilihat kubu-kubu askar-askar Syria, kubu-kubu Jordan dan sebagainya dah kosong, memang tak ada orang. Israel dia terus mara, kan, sehingga kan akhirnya Jamal Abdul Nasir terpaksa request kepada Israel supaya hentikan serangan. Syria terpaksa request PBB untuk masuk campur. Akhirnya berlakulah gencatan senjata setelah 6 hari. Setelah 6 hari, hanya dalam tempoh 6 hari. Memang kita tengok ni memang satu benda yang sangat-sangat memalukan, kan, satu sudut memalukan, satu kita kata memang kita wonder macam mana boleh kalah sedemikian rupa. Semudah itu. Itulah yang berlaku lebih kurang secara kronologi 6 hari tu. Sebelum kita pergi apa impaknya selepas itu, saya nak undur sikit lagi. Tadi Ustaz ada sebut tadi antara trigger kepada perang ini adalah kerana sekatan ekonomi ini dibuat oleh Mesir. Apa lagi trigger-trigger yang lain yang boleh mencetuskan peperangan ini? Sebab takkan sebab sekatan ekonomi sahaja.
Baik, okey. Dia sebenarnya kalau kita nak betul-betul kupas benda ni memang dia Tak cukup dia tak sebenarnya. cukup kan. setengah jam Dia kita sangat ni. berkait lah dengan semua Kita benda summarize kan. lah. Dia summarize lah. Okey, apa yang berlaku sebenarnya dia bermula daripada saya sebut tadi sejak 48 perang Arab Israel 48 tu memang sentimen masyarakat Arab kepada Israel ni memang tinggilah. Kebencian tu luar biasa. Kebenciannya tinggi. Jadi dari sudut rakyat biasa ni kita faham itulah sentimen kita. Kalau kita pun kita rasa sakit hati dengan Israel kan. Betul. Tapi kita kena faham apa yang dirasai oleh rakyat bawahan mungkin berbeza dengan apa yang berada di pimpinan. Ya, Kan, mereka pemerintah ada lah. pemerintah ni dia ada dia punya kepentingan masing-masing kan. Dan akhirnya kita fast forward pada tahun 56 bila saya kata berlaku krisis Suez. Yang pada sebelum itu Suez dikuasai ataupun dimiliki oleh Perancis. Perancis dan juga Mesir lah. Dan pada tahun 56 Jamal Abdul Nasir dia nak mengambil alih Suez ataupun yang dipanggil sebagai nasionalisasi terusan Suez. So dia nak kontrol sepenuhnya lah di situ. Yalah, sebab dalam konteks peperangan pun mereka yang boleh menguasai laut ataupun sungai. Betul. Mereka menguasai daerah itu. Betul. So bila Abdul Nasir dia nak kontrol benda ni, benda tu menggusarkan barat. Sebab susah nak dapat barang kan, ekonomi dan sebagainya. Dan sebenarnya seperti mana-mana kejadian-kejadian besar dunia moden ni, dia sebenarnya di belakangnya itu adalah lagi-lagi pada tahun 67 ni adalah sama ada dua, Amerika ataupun Soviet. Ketika itu dua kuasa besar. Dan kita kena ingat 67 adalah tempoh mereka berada dalam peperangan dingin. Dan sebenarnya Cold War itulah yang mencorakkan apa yang berlaku, termasuk yang berlaku di Palestin 67 tu sebenarnya. Kan, jadi tiganya antaranya adalah macam sebelum sebut tadi, sekatan ekonomi. Satu. Dan yang kedua adalah bila mana ketika itu Soviet dia berada di belakang Mesir. Soviet berada di belakang Mesir dan bila Sinai pada ketika itu dikontrol oleh PBB. PBB meletakkan lepas daripada 56 krisis 56 tu, akhirnya Sinai diletakkan di bawah PBB. Ditempatkan satu pasukan yang UNEF, United Nations Emergency Force, yang akan duduk di kawasan Sinai lah. Kan, tapi akhirnya Jamal Abdul Nasir dia menghalau UNEF ni dan dia mula menempatkan askar-askarnya di situ. Kan, so ini dilihat oleh Israel sebagai satu mungkin kita kata pengistirahan perang. Macam kau hajar. Kau hajar lah kan. Macam kau nak masuk rumah aku kan, dah standby kan. Dia itulah, maknanya secara rasanya ekonomi satu. Satu lagi adalah kedaulatan negara masing-masing. Melihat kepada sempadan masing-masing kan. Masing-masing melihat sempadan sebab Israel sebagai satu negara yang baru pada ketika itu, dia pun merasa bimbang dengan sempadan dia. Kelilingnya adalah negara-negara Islam, negara-negara Arab. Dan Arab pula memang dengan sentimen dia, kan, sakit hati dengan Yahudi, geram nama dah. Dan satu lagi benda yang trigger yang antara paling besar adalah bila mana Israel dia pergi ambil sumber air. Kalau kita lihat di bahagian utara Palestin kan, di Syria ada Tiberias. Yang mana Tibres kita panggil. Yang mana kemudian ada Sungai Jordan. Dan apa yang mereka buat, Sungai Jordan yang lalu di sempadan Jordan ni, dia korek, dia alih. Dia korek, ada alih laluan tu, dia divert masuk ke Israel. Jahat memang jahat. Kan, kalau kita lah orang duk kutip, orang duk buka kita punya meter tarik, itu pun dah bengang dah. Bengang lah. Ini kan sumber utama negara. Ya. So itu yang Israel buat. So itu yang dia mendatangkan kemarahan. Bengkak lah. Dia marah, orang Syria pun marah, Jordan pun marah. Tapi pada waktu tu Mesir adalah abang long. So selagi abang long tak masuk, dia tak nak masuk. Okey, so dia tunggu signal abang long ni. Dan abang long ni pula akhirnya digerakkan oleh Soviet sebenarnya. Soviet macam Ustaz sebut tadi, sebab kan di belakang ni adalah Soviet. Betul. Sebenarnya apa yang berlaku adalah pihak Soviet dia tip satu maklumat palsu kepada Mesir. Bila dia tengok Mesir dah prepare, dia dah halau UNEF di Sinai, maknanya Sinai dah letak orang dia kan. Israel pun dah mula berkawal. Tapi masing-masing masih tergagak. Siapa nak serang tu? Nak serang ke tak nak? Nak serang ke tak nak? Nak serang ke tak nak kan? Maksud saya, dia berlaku sebelum tu. Sebelum dia halau UNEF ni, masing-masing macam tengah menunggu-nunggu masa. Siapa nak pergi dulu, siapa nak pergi dulu.
Jadi pada waktu ni akhirnya Soviet dia bagi satu maklumat palsu. Apa maklumatnya? Dia kata dia bagi tahu kepada Mesir, dia kata Israel telah menggerakkan askarnya besar-besaran ke arah utara untuk serang Syria. So bila Mesir dapat maklumat ni, dia kata maknanya Israel dah nak mula serang. Soviet pun batu api betul. Kan, so itu yang menjadikan Abdul Nasir dia hantar askarnya menghalau PBB. Dan Jamal Abdul Nasir dia tak ambil pendekatan untuk double confirm dulu. Dia kira dapat tu kira terus. Dia dapat dia clear terus. Dan yelah dah tambangan bengkak tadi kan. Betul. Dan kita kena ingat Soviet ni dia ada agenda dia. Kan, dia nak push mereka ni supaya serang Israel, sebab pada waktu ni mereka melihat Israel ni boleh dikalahkan. Sebab Israel ni satu negara kecil kan. Kecil masa tu. Kan, Mesir ni besar apa semua. So mungkin di pihak Soviet mereka menyangka Israel ni boleh dimakan lah. Kan, cuma dia nak trigger, nak push Mesir ni supaya masuk, dia bagi satu maklumat palsu. Sebab waktu tu Soviet dan US ni dia nak balance kuasa. Kan, so bila dia tengok US ada Israel dan berpotensi dia akan mengembangkan kuasanya, tak boleh. Soviet kata kita kena hapuskan. So itu yang berlaku sebenarnya. Bukan main jahat juga Soviet ni. Ya. Dan tadi Ustaz sebut Abang Long ni adalah Mesir. Digabung pula dengan Jordan dan juga apa satu lagi? Syria. Persoalan besar ialah gabung 3 negara dengan so-called Soviet di belakangnya. Apa punca boleh tewas 3 negara? And tambahan pula masa tu Israel masih sebuah negara yang kecil. Dia belum lagi berkembang seperti mana hari ni. Walaupun secara haram lah. Apa punca kekalahan? Itu pengajaran besar untuk kita hari ni, Ustaz. Betul. Baik. Apa yang berlaku sebenarnya adalah, kalau boleh mungkin saya bahagikan kepada dua lah. Dua sebab atau dua faktor. Faktor pertama adalah kita kata yang zahir. Okey. Yang zahir ini adalah kemajuan ketenteraan, teknologi, teknologi ketenteraan dan kesiapsiagaan Israel. Kesiapsiagaan dia. Mereka sudah pun mendepani zaman dari segi teknologi. Betul. Sebab pada ketika itu kita maklumlah yang berada di belakang teknologi ketenteraan ni adalah Amerika Syarikat. British pada waktu ni walaupun dah lemah, sebab British ni lepas Perang Dunia Kedua dia dah lemah dah, tak ada apa dah. Tapi US pada dia waktu ni macam cacat lah ketika tu. Dia cacat dah. Kan, ada banyak habis duit dekat Perang Dunia Kedua, tapi Amerika berada di belakang Israel. Walaupun jumlah dia tak besar, walaupun tak ramai, tapi dia punya teknologi dia punya jet dia punya radar dia semua memang kuat, memang powerful lah. Tapi yang sebenarnya bagi saya faktor yang lebih besar daripada itu ialah kesiapsiagaan dia, disiplin dia. Kan, kita tengok macam mana dia cukup disiplin. Sebab kita nak kalau boleh saya compare dengan Mesir. Sebenarnya Mesir beberapa tahun sebelum tu banyak kali pesawat Israel ni dia masuk kawasan Mesir. Dia menceroboh kawasan Mesir. Lepas tu Mesir buat beberapa kali dipintas oleh Mesir, tapi Mesir buat relax je. Dia buat endah tak endah je kan. So dia macam tak ada complacent sangat. Dia complacent kan. Dan dia itu menunjukkan kepada kita mereka mungkin tak ada satu agenda yang jelas kenapa nak kena serang Israel. Kan, so itu satulah kesiapsiagaan dia. Dan satu lagi tipu muslihat. Tipu muslihat. Dan menarik apa yang dibuat oleh Israel pada sehari sebelum mereka menyerang Mesir, dia keluarkan berita palsu di semua akhbar Israel. Dia kata hari esok, maknanya 6 Jun, hari pertama tu, Angkatan Tentera Israel akan bercuti. Dia kata tu. Kan, dia kan bercuti kan, maknanya komander bagi cuti khas kan, nak menyambut apa lebih disebar dalam Israel. Disebar dalam Israel. Dia letak dalam akhbar Israel. Kan, tapi mungkin itu yang membuatkan perisik-perisik intelijen Mesir ke apa benda ke, dia tengok hari ni cuti kan, kita pun relax kan. So itu yang dia diserang tu pada pagi tu, kucak-kacir. Itu yang Ustaz sebut element of surprise tadi. Element surprise tu. Kan, dan termasuk juga kita lihat bagaimana bersedianya Israel. Dia dah tahu jadual-jadual askar-askar Mesir. Dia tahu askar Mesir ni akan tukar shift pukul berapa pagi. Dia tahu pasukan komando Mesir akan start kerja pukul 9. Itu pun dia tahu. Kan, dan kalau kita fikir kan, macam mana dia boleh start kerja pukul 9 ni, waktu perang ni. Kan, waktu perang boleh masuk ofis pukul 9. Kan? Maka dia tahulah masa bila waktu terbaik untuk mencelah. Betul. Sebab tu 7:45 pagi dia dah start serang.
Orang baru nak bangun tidur. Orang tidur. Kan dia tahu orang tak tukar shift lagi ni, waktu tukar shift, komando tak masuk lagi, yang dia tahu That's semua. the right time. So itu satu, dan satu lagi yang saya rasa agak menarik juga adalah selepas beberapa tahun, setahun dua sebelum 67 ni, Israel dia dah mula bersiap sedia dengan cara dia telah mengasingkan kuasa. Maksudnya kalau sebelum itu Perdana Menteri adalah Menteri Pertahanan ataupun Menteri Peperangan. Menangkap. So menjelang 67 ni dia dah pisahkan. So dia letak Perdana Menteri pada waktu ni Levi Eshkol, yang sebelum tu menjawat jawatan pertahanan. Kemudian dilantik Moshe Dayan. Orang lain. Dia bukan merangkap. Bukan merangkap, supaya dia boleh fokus kepada peperangan yang akan berlaku. So Moshe Dayan dia lah arkitek sebenarnya kepada serangan 67 ni. So itu adalah faktor yang faktor zahir lah. Dan faktor yang batin, yang tersembunyi. Yang tersembunyi, tersirat. Yang tersirat. Kenapa? Saya melihat ianya adalah masalah ataupun isu motivasi. Okay, bagi Israel, ini adalah do or die. All out. Do or die. Kalau betul kita hidup. Kalau kita buat salah, kita mati. Itulah sikap yang ada pada Israel. Sedangkan di pihak Arab, tak jelas agenda dia apa. Walaupun kita kata gabungan, tapi gabungan ni dia bukanlah satu gabungan yang duduk di bawah satu pemerintahan, semua disiplin mendengar satu arahan yang sama. Tidak ada sistem keselarasan. Ya, keselarasan tak ada. Kita kata agenda. Isu Palestin bagi mereka mungkin hanya sekadar isu sempadan, bukan isu akidah dan sebagainya, kan. Mesir, Jamal Abdul Nasir dengan dia punya semangat nasionalisme dia. Syok sendiri dia. Jordan, menangkap para ulama ketika itu, betul. kan. Jordan, dia ketika itu King Hussein. Dia dengan aspirasi dia sebagai Hashimiyah. So dia nak menguasai Arab. Ya, semangat Hashimiyah. Semangat Hashimiyah tu yang ada pada King Hussein. Dia hanya nak menjaga sempadan dia. Syria pun dia sebenarnya dia geram sebab Israel ambil air dia, tu saja. Kan, bukannya disebabkan ada kita kata semangat agama, akidah dan sebagainya. Itu sentimen tu mungkin ada pada orang biasa. Tapi pada pimpinan atas tu tak ada. Ya, so masing-masing dengan agenda masing-masing. So tak ada satu motivasi yang jelas. Berbeza dengan Israel, semua nampak ini adalah mission yang memang betul-betul kena buat. Tadi Ustaz sebut pasal air, kan. Ada tak faktor minyak? Sebab satu fakta yang tak boleh nafi di dunia ni, negara-negara Timur Tengah diakui mempunyai sumber minyak yang cukup besar sampai berdekad-dekad, ada yang sampai berabad. Ada tak isu minyak terkait dalam pertelingkahan ini selain pada faktor complacency, selain pada faktor semangat perkauman yang terlalu tinggi? Ada isu minyak? Baik, minyak of course kalau kita tinjau kan memang ada. Sebab pada ketika ini 67 tu hatta memang daripada sampai sekarang pun minyak ni penggerak utama ekonomi dunia lah. Dan yang mungkin kita banyak terlepas pandang adalah di Semenanjung Sinai. Itu satu daerah yang cukup kaya dengan minyak. Tahun 67 tu Semenanjung Sinai yang menjadi rebutan itu dia boleh produce 160,000 tong sehari. Dia boleh produce. So dianggarkan lebih kurang 6 juta ton minyak di Sinai. Dan itu yang bila mana Suez menjadi pertikaian. So kuasa-kuasa dan besar perebutan Amerika dan Soviet, dia dah mula risau. Siapa yang akan kuasai Suez ni, dia akan kuasai minyak. Siapa yang kuasai minyak, dia kuasai dunia. Ya, betul. So itu antara kita kata mungkin itu juga lah antara faktor utama juga, antara faktor yang menyumbang kepada berlaku ni. Sebab kita kena faham bila Suez dan juga Tiran, Selat Tiran ni ditutup oleh Mesir, dia mendatangkan bahaya kepada negara Eropah sebagai pengimport minyak daripada Timur Tengah, kan. Sebab minyak akan disalurkan daripada situ, daripada Tiran dia akan masuk naik ke Suez, kan. So bila Mesir blok benda ni, dia kata tak boleh, susah, kita nak buat macam mana, kan. Jadi perang 67 ni, kenapa Israel diserang sampai ke Tiran dan dia menguasai seluruh Sinai? Sebab apa? Sebab dia nak buka Tiran ni supaya dia ada satu pelabuhan. Kalau di Jordan ada Aqabah, kan. Kalau di bahagian Israelnya Eilat, pelabuhan Eilat. Dan rupanya dia ada projek daripada Eilat ni, dia akan buat pipe sambung ke Ascalon, sambung ke Ascalon di Israel. So minyak gas boleh salur daripada gas tu je. So tak perlu lagi lalu Suez. So ini pun sebenarnya telah dilihat oleh mereka mungkin. So dia nak juga kuasai
Tiran, kuasai Eilat dan sebagainya. So kalau kata adakah minyak mempunyai mempunyai faktor bagi saya memang ya. Walaupun kalau kita baca paper-paper jarang dia yang tak sebut mengaitkan, secara obvious kan. dia tak sebut obvious, tapi sebenarnya memang tersembunyi. Okey. Kita banyak dah sembang tentang punca dan kejadian peperangan itu tersebut. Now kita pergi kesan selepas peperangan, sebab peperangan ini membabitkan Rusia di sebalik tabir, kemudian Mesir, Jordan dan juga Syria kan. Pertama, kenapa yang terkesan tu Palestin? Satu. Kedua, apa kesan kepada hak-hak Palestin? Dan ketiga, kesan kepada perluasan wilayah Israel, negara haram Israel. Nampak 3 in 1 ni Ustaz? 3 in 1 ya. All the best Ustaz. Itu kena sehari tu nak cerita tu. Okey, apa kesan dia? Okey, kesan dia, kenapa kesan dia Israel? Of course, kesan dia kepada Palestin. Sebab sebenarnya dia sendiri begini, kalau kita sebut secara umum, perang dingin di antara Soviet dan Amerika. Sebenarnya perang dingin ni dia orang dua tak perang pun. Maknanya Amerika dan Rusia tak pernah serang direct. Dia tak pernah berperang direct. Dia guna proxy dia guna proxy. Dan apa yang dia buat, proxy dia yang sakit. Dia relax je kan. Dan tak terkecuali adalah Palestin lah, konflik Arab dan Israel. So mereka yang berperang, tapi kenapa orang Palestin yang sakit? Sebab itu memang daripada 48 itu, maknanya memang konflik. Patutlah terkait tadi 48, 56, 67. Ya, betul. Sebab konflik Palestin ni kita semua tahu bagaimana kan, Israel menjajah dan sebagainya. Jadi sememangnya yang mendapat kesakitan yang paling banyak bagi saya adalah orang-orang Palestin. Sebab di peringkat rakyat biasa, bila Jamal Abdul Nasir tahun 56, krisis Suez, mereka semua melihat Abdul Nasir ni adalah hero masyarakat Arab. Ya, betul. Satu watak yang boleh di peringkat awal tu kan. Betul. So semua berharap. So bila berlaku perang 67 ni, maknanya masing-masing semangat. Kan, mudah-mudahan dia boleh menghancurkan Israel kan, dan sebagainya lah. Sebab tu selain daripada askar-askar negara ni, banyak juga kita kata kumpulan-kumpulan yang melancarkan serangan secara gerila kepada Israel sebab nak ambil semangat. Tapi akhirnya apa yang berlaku, 6 hari habis. Kan? Dan itu satu lagi adalah peluasan wilayah Israel 4 kali ganda lebih besar berbanding sebelumnya. Dia dapat kesan dia 4 kali ganda. Sebab apa? Dia dapat, maknanya tanah yang diberi mandat kepada Yahudi ni 1917 sampai 48 dia dah dapat sebahagian lah. Dah dapat banyak kan, kecuali tebing barat Baitul Maqdis dengan Gaza. Betul. Dia bagi pada Mesir. Habis 6 hari, Gaza pun dia sapu, tebing barat dia sapu, Ramallah semua sapu, Hebron semua sapu, Jerusalem semua dia sapu, Sinai, semenanjung Sinai semua dia sapu. Semua sapu. So kalau kita hukum, dia terasa macam MU kalah 7-0 ni. Aduh, dia punya pedih kena sapu kan? Habis. Dia punya pedih dia macam tu lah. Allahu Akbar. Jadi 4 kali ganda dia punya perluasan dia. So membuatkan kita kata dari sudut rakyat Palestin ketika itu memang sudah jatuh ditimpa tangga lah. Kan, dah lah kalah, dah lah begini, kemudian timpa tangga pula. Kalau sebelum tu mungkin di tebing barat kan, masih lagi di bawah Jordan, Gaza masih lagi di bawah Mesir, paling kurang habis kan? Dan mereka terpaksa ni. Dan 12 Jun 67, maknanya 2 hari selepas berakhir perang, Levi Eshkol, Perdana Menteri Israel, mengumumkan bahawasanya tanah-tanah yang kami kutip daripada Arab kami tak akan pulangkan, dan mereka yang dah keluar kami tak akan benarkan masuk. Kami tak akan benarkan mereka pulang ke rumah. So memang pedih bagi rakyat Palestin, memang satu tragedi lah sebenarnya. Tapi saya tertanya-tanya, ke mana pergi this Palestinian Liberation Organisation, PLO ni masa tu? Apa peranan dia? Okey, baik. PLO PLO ni lain macam reaksi tu Ustaz. PLO ni sejarah dia, sebenarnya dia ada sejarah dia. Dan ketika berlaku konflik 67, PLO lah adalah di antara organisasi yang kita kata berada, dia menyelia ataupun dia kontrol gerakan-gerakan rakyat di Palestin, termasuk melancarkan serangan-serangan gerila. Itu fungsi PLO pada peringkat awal. Kan, maksudnya PLO ni diwujudkan sebab ada banyak kumpulan-kumpulan faction-faction yang terlibat. Jadi and then bila PLO datang, so semua bergerak di bawah PLO. Dan ketika itu dia koordinate. Dan ketika itu PLO dia punya misi adalah membebaskan Palestin dengan senjata.
Awalnya pada awalnya. So masa 67 kan, yang serang di bahagian darat ni adalah PLO sebenarnya. Kan waktu tu mungkin belum lagi datang Hamas dan sebagainya, tapi semua tu bergerak di bawah PLO. Masa tu Hamas belum wujud lagi. Belum lagi kan. So macam-macam, semua bergerak di bawah PLO dan semua berikrar akan membebaskan Palestin dengan senjata. Wow. Dan pada waktu ketika itu pemimpin yang kita semua kenal PLO ni adalah Yasir Arafat. Sebenarnya sebelum tu ada seorang lagi, Ahmad Qushayri. Ya. Ahmad Dialah Qushayri menjadi founder. Dialah menjadi founder kepada PLO. Dan dialah yang membawa pendekatan nak tak nak kita kena gunakan senjata. Kan? So itu adalah peranan PLO pada peringkat awal. Kemudian cuma pada tahun 69 Yasir Arafat mengambil alih. Sebab Ahmad Qushayri ni dia tak lagi popular ketika itu. Yasir Arafat mengambil alih. Dan sebenarnya masih lagi menggunakan pendekatan senjata sebenarnya. Pada peringkat awal 69 tu masih lagi menggunakan Yasir senjata. Arafat secara prinsipal diterima pendekatan tu peringkat awal. Betul. Pada peringkat awal memang gitu. Kan? Dan cuma yang berlaku tahun 1993 tak silap saya, perjanjian Oslo. Di situlah baru PLO mengisytiharkan bahawasanya tune down lah. Kan maknanya kita tak akan gunakan senjata kekerasan, kita guna diplomasi, kita iktiraf Israel, dan kita meminta supaya ada wilayah Palestin sendiri. So memang dah lain. Tapi secara officialnya tahun 1993. Tapi ada beberapa maklumat yang mengatakan sebenarnya di belakang tabir dah beberapa kali Yasir Arafat rundingan telah berlaku. Maknanya bermula tahun 70-an, 80-an telah berlaku rundingan di antara Yasir Arafat dan juga kuasa-kuasa barat lah. Ya, saya. Tapi pada peringkat awal ni memang dia bersama dengan maknanya menyerang. Itu kisahnya. Ustaz Adam Badrul Hisham, terima kasih bersama dalam AP Podcast. Nampak gaya tak cukup satu episod. InsyaAllah dijumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.